Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rozaimi dari Kolej Vocational Beaufort, mewakili guru Bahasa Melayu di kolej ini. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar kita, iaitu kesalahan ejaan dalam penulisan. Sebenarnya kesalahan ejaan ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan pelajar, malah lebih teruk lagi, kesalahan ejaan ini juga berlaku di peringkat tertinggi, terutamanya di media massa, penulisan-penulisan di kaca TV seperti tajuk berita, iklan dan penulisan di akhbar harian. Apakah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya kesalahan ejaan ini? Sebenarnya yang menyebabkan berlakunya kesalahan ejaan ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama sekali, pengaruh bahasa asing. Yang kedua, pertuturan harian kita ataupun dialek kita. Dan yang ketiga, pengaruh media massa. Yang pertama sekali, pengaruh bahasa asing. Kebiasaannya, bahasa Melayu ini mengambil perkataan-perkataan daripada bahasa asing. Seperti contoh, bahasa Inggeris, bahasa Arab Parsi dan juga bahasa Sanskrit. Tetapi malangnya, apabila kita mengambil daripada bahasa asing, secara tidak langsung, sebutan dan ejaan kita juga terpengaruh dengan perkataan-perkataan bahasa asing tersebut. Sebagai contoh, perkataan pertama ialah voucher. Kebiasaannya para pelajar akan mengeja B-A-U-C-E-R. Sebenarnya ejaan yang betul bagi voucher ialah B-A-U-C-A-R, voucher, bukannya voucher. Perkataan commission. Biasanya kita menyebut commission. Jadi ejaan dia K-O-M-I-S-Y-E-N, commission. Tetapi dalam bahasa Melayu ejaan itu adalah salah. Ejaan yang betul bagi commission ialah K-O-M-I-S-E-N, komisen. Itu adalah pengaruh bahasa Inggeris. Yang kedua, pengaruh bahasa Arab. Hari ini saya bagi 2 contoh saja. Perkataan pertama, Ramadan. Kebiasaannya kita akan mengeja R-A-M-A-D-H-A-N, Ramadan. Sebenarnya ejaan yang betul dalam bahasa Melayu ialah R-A-M-A-D-A-N, Ramadan, bukannya Ramadan. Yang kedua, perkataan redha. Kebiasaannya para pelajar akan mengeja R-E-D-H-A, redha. Tapi sebenarnya perkataan yang betul adalah R-E-D-A sahaja. Huruf H itu dihilangkan. Seterusnya, apakah yang mempengaruhi ejaan dalam kalangan pelajar ini adalah disebabkan oleh pertuturan harian ataupun logat kita. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini sangat kaya dengan logat-logat mengikut negeri tertentu. Contohnya logat utara, logat pantai timur dan logat Sabah dan Sarawak. Secara tidak langsung, pertuturan harian kita ataupun logat kita mempengaruhi ejaan yang kita akan tulis. Sebagai contoh, yang pertama perkataan kobis. Biasanya kita menyebut kobis, jadi ejaan kita pun akan jadi K-O-B-I-S. Yang betul ialah kubis, K-U-B-I-S. Yang kedua, ejaan paha, P-E-H-A, tetapi yang betulnya adalah paha, P-A-H-A. Yang akhir sekali adalah disebabkan oleh pengaruh media massa. Boleh dikatakan hampir 90% pelajar hari ini menggunakan media massa dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, perkataan yang sering dieja salah disebabkan oleh pengaruh media massa ini ialah perkataan kuitiau. Biasanya pelajar akan mengeja K-U-E-T-I-A-W. Tapi yang sebenarnya adalah K-U-E-T-I-A-U. Sebenarnya huruf W itu digantikan dengan huruf U saja. Perkataan kedua ialah chef. Chef ni sebenarnya ada perkataan lain dalam bahasa Melayu iaitu tukang masak. Kebiasaannya pelajar akan mengeja C-H-E-F, chef. Tapi ejaan yang betulnya adalah C-E-F sahaja. Huruf H itu kita buang. Dan akhir sekali ialah perkataan murtabak. Murtabak ni sejenis makanan, M-U-R-T-A-B-A-K, murtabak. Tetapi dalam bahasa Melayu ejaan yang betulnya ialah M-A-R-T-A-B-A-K, martabak. Bukannya murtabak. Saya ingin kongsikan beberapa perkataan baru yang wujud dalam bahasa Melayu. Biasanya perkataan baru ini wujud disebabkan oleh peredaran zaman dan sesuai dengan keadaan tertentu. Perkataan baru yang saya ingin kongsikan hari ini adalah perkataan pertama, selfie. Dalam bahasa Melayu disebut swafoto. Yang kedua, postmortem. Dalam bahasa Melayunya adalah pasca nilai. Perkataan ketiga, pick up line. Ini biasa kita dengar. Biasanya dalam bahasa Melayu disebut perkataan kata pikat.
Okey, yang keempat, trendy. Okey, trendy ni dalam bahasa Melayu adalah sohor kini. Dan akhir sekali, perkataan banting. Dalam bahasa Melayu adalah banting ini disebut sebagai gegantung. Okey, di kesempatan ini juga saya ingin kongsikan jika murid-murid mempunyai kekeliruan dalam perkataan yang ingin diajar. Okey, murid-murid boleh merujuk di web yang dihasilkan oleh DBP. Okey, type saja perkataan rujukan Pesuratan Melayu. Okey, biasanya di sini banyaklah perkataan-perkataan baru dan perkataan-perkataan yang betul diajar di web ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.